Tuan-tuan, sebenarnya kita apabila berbeza pendapat, kita fokus pada isu. Itu yang kita kena ajar masyarakat. Kita jangan melilau pada benda yang tak ada kaitan dengan isu. Puak-puak yang dipanggil Wahabi, yang dilabel Wahabi ni kebetulan ada PhD pula. PhD ni maksud apa? PhD ni maksud dia telah melalui satu sistem pengajian yang berdisiplin lah, ikut formality. Dia buat kajian itu ada bukti, maka dinilai, disaring oleh penilai panel dalam dan luar, dan akhirnya dia berjaya. Dan dia kena pertahankan kajian dia. Nak cari tajuk tu pun susah dah. Tanyalah orang buat PhD ni. Kalau PhD ni senang, ramai dah orang ada PhD, tapi ramai juga yang sambung tapi tak habis, berhenti tengah jalan. Sebab apa? Allah Ta'ala tak rezekikan dia untuk dapat, kerana tak semua yang ada rezeki untuk dapat. Kalau tanya saya, PhD ni satu benda yang, satu proses yang mematangkan, kerana kita dilatih untuk menganalisa bukti-bukti yang ada. Orang ni ada bukti, orang ni ada bukti, mazhab ni ada bukti, mazhab ni pun ada bukti. Kemudian kita analisa, kita analisis berdasarkan bukti. Mana-mana perkataan yang kita nak nukil mesti ada sumber. Mana-mana data yang kita nak gunakan sebagai bukti mesti ada sumber. Bila kita nak pilih sesuatu pandangan, mesti pastikan pandangan tu betul dulu. Jadi PhD mengajar kita tentang konsep tabayun. PhD dan master ni ajar kita tentang konsep tabayun. Kemudian bahas. Benda ni tak salah pun pada agama. Cuma dia ajar kita satu proses. Dia bukanlah habis PhD terus jadi mujtahid mutlak, tak ada. Tapi dia ajar kita macam mana cara nak nukil daripada kitab, macam mana cara nak analisa pendapat. Dan ni tak ada kaitan pun dengan perbalahan dan perbincangan kita dalam isu-isu yang semasa pada hari ni. Tapi sebab manusia ni dia tak ada hujah lain. Dia nak hujah buka kitab, dia tak erti. Jadi disindir PhD kita lah. Dia katalah orang PhD perasan boleh lawan ulama mujtahid. Tuan-tuan dengar kuliah saya dengan Datuk Mufti, tak pernah kami kata kami pandai lagi pada mujtahid mutlak. Bahkan bila kuliah kami pun kami akan nukil daripada ulama-ulama juga, kan? Jadi kalau rasa sakit hati sangat dengan PhD tu, tak payahlah sebut, tak payah panggil kami dengan gelaran doktor tu pun tak apa, panggil nama aja, okey. Kerana isunya bukan sijil tak sijil tu. Ada juga ustaz-ustaz mereka yang kadang-kadang tak ada kelulusan pun, tak ada kelulusan agama pun, belajar kat MCKK, belajar undang-undang, tapi jadi ustaz mereka. Kita boleh je nak hentam, hang bukan orang agama pun, asal boleh harap sikit nak jadi orang agama. Tapi itu bukan isunya. Hentam isu peribadi bukan cara kita. Kita nilai pandangan dia, walaupun dia datang daripada background yang berbeza, walaupun dia tak belajar agama secara formal, tapi kalau pandangan dia, pandangan yang dinukil daripada sumber yang benar, pandangan yang ada nilai dalam syarak, pandangan yang memang disaring daripada kaedah yang betul, maka kita terima. Ini satu pandangan yang kita boleh bincang. Bukan kita nak pergi hentam dia punya sijil tanpa sebab. Ini adalah orang yang kehabisan modal, gaduh budak-budak, kan? Nampak macam tua dah, janggut macam tebal dah, tapi perangai macam budak-budak, dok main sijil orang, kan? Ini benda yang tak bagus. Ketika mana puak-puak yang mereka benci dapat PhD, mereka kutuk kononnya PhD tak ada nilai. Tapi bila puak mereka dapat PhD, Masya Allah, seorang alim daripada tokoh kita mendapat PhD, siap buat poster lagi, bangga pula dengan PhD. Ni kita kata double standard. Waktu puak dia buat, okey, ini alim. Puak kita dapat, oh tak boleh, PhD ni Yahudi punya style. Ini perangai yang tak bagus. Jadi fokus pada isu. Isu kita sedang bincang apa, kan? Kalau kita berbahas, sama-sama kami pun asatizah yang dilabel Wahabi inilah, kan? Kadang-kadang kita ada berbeza pendapat dalam beberapa isu, tapi kami tak pernah kata, oi, hang punya PhD tak gunalah. Tak ada. Kita bahas isu yang kita sedang bahas lah. Isu ni awak punya pandangan apa, saya punya pandangan apa, kan? Sewaktu saya berbahas dengan seorang ustaz di One Center, kan,
debat yang kita lakukan waktu SOP dulu, waktu PKP yang kedua dulu, saya tak pernah bangkitkan soal sijil dia. Kita bahas idea, kita bukan bahas sijil. Sijil ni hanya alat untuk kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengiktirafan untuk orang tahu kita ni ada pelajaran yang formal, itu saja. Orang tahu kita ambil sumber ilmu daripada mana, itu je kan. Dan sebenarnya kalau kita nak kira lah, orang yang belajar di universiti yang ada kelulusan ni, at least dia disiplin dalam pengajian, dia lulus. Disiplin lah dia boleh urus diri, dia boleh urus pengajian dia sampai dia lulus. Daripada duduk 7-8 tahun CJ pun tak dapat, maksudnya hang tak disiplin belajar kan, tak disiplin belajar. Kalau tanya saya lah, belajar di pondok dengan belajar universiti mana bagus, saya kata dua-dua bagus. Kenapa kita nak banding-banding? Kita komplimen lah. Ada benda yang kita talaki, ada benda yang kita belajar kat universiti. Ini dok mentang-mentang dia belajar kat pondok, dia dok hina universiti seolah-olah macam universiti ni tak ada nilai langsung. Orang yang belajar universiti dok hina kaedah talaki macam orang talaki ni tak ada ilmu langsung. Sebenarnya dua-dua ada peranan. Kalau talaki, qiraah nasiyah, pembacaan dia tu ikut nas, one by one, tahlili kan. Tapi kalau universiti, dia lebih kepada dirasah tahliliyah, analisa, lebih kepada naqdiyah, critical assessment. Itu semua diperlukan bagi seorang Muslim. Jadi kalau tanya saya, kita perlu gabung jalin. Bahkan di pondok-pondok tak boleh hanya berpada dengan belajar ilmu hadis matan baiquniyah semata-mata. Kena mula belajar kitab-kitab syarah Ilal Tirmizi, kena mula buka kitab-kitab praktikal tentang ilal seperti Ilal Daraqutni, Ilal Ibn Abi Hatim. Kerana kalau kita belajar teori aja, kita tak akan dapat menguasai praktikal ilmu hadis dengan betul. Dan benda ni saya akui, diajar di universiti. Kami diajar macam mana nak analisa perkataan Daraqutni dalam ilal, menganalisa perkataan Daraqutni dalam kitab Tatabbu' wal Ilzamat, ketika mana Daraqutni mengkritik riwayat-riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kami diajar dan kami disuruh untuk nilai kenapa Imam Bukhari tetap keluarkan hadis ni walaupun dikritik oleh Imam Daraqutni. Bila kita belajar, kita tahu, oh sebenarnya ilmu hadis ni sangat luas kan. Tapi kita tak pernah merendahkan orang lain, kita bahas ilmu kan. Ada orang dia merendahkan kita, tak apalah kan. Kadang-kadang dia buat body shaming, dia kutuk bangsa, dia main warna kulit. Bagi saya ni bukan akhlak Islam lah. Tuan tengok dalam komen-komen kan, macam-macam komen dok ada, tapi mengaku ahli tasawuf kan. Tapi perangai seperti telah dirasuk oleh syaitan. Tuan-tuan, kita kembalilah kepada akhlak Islam yang sebenar, fokus pada isu. Wallahu ta'ala alam.